Buletin Selatan 17 Ogos 2015. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak terlibat komplot guling kerajaan. Jalur gemilang simbol kemegahan rakyat Malaysia. Penggiat seni perlu ikhlas hasilkan karya seni budaya. Perkeso Johor perkenal skuad pantas untuk bantu mudahkan urusan pekerja. Dan akhir sekali, impian Lee Chong Wei rangkul juara dunia musnah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bekas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak terlibat dalam komplot untuk menggulingkan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau mendedahkan perkara tersebut memandangkan beliau dan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mempunyai hubungan rapat dengan Timbalan Presiden UMNO itu. Datuk Seri Zahid Hamidi menyeru seluruh anggota kepimpinan UMNO untuk bangkit dalam mempertahankan parti itu terus menjadi tunggak kepada kepimpinan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap rasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Lumut di Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Manjung pada Ahad malam. Turut hadir Zamri yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, merangkap Ketua UMNO bahagian Lumut serta Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sa'arani Muhammad. Datuk Seri Ahmad Zahid turut mendedahkan kewujudan komplot untuk menarik 37 anggota Parlimen Barisan Nasional BN menyertai 87 pembangkang serta seorang anggota Parlimen bebas. Beliau berkata ini bertujuan untuk membolehkan usul undi tidak percaya dikemukakan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membentangkan bajet 2016 pada Oktober ini. Perkara sedemikian tidak harus dibiarkan berlaku kerana rakyat perlu menganggap Perdana Menteri adalah satu institusi yang harus dipertahankan. Jalur gemilang merupakan simbol nurani yang membawa semangat patriotisme pada bangsa, agama dan negara kepada rakyat di negara ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, rakyat di negara ini perlu berasa bangga dan megah apabila mengibarkan jalur gemilang kerana ia merupakan lambang sebuah kelompok masyarakat yang diikat atas tata susila bangsa dan kenegaraan yang sama sejak kemerdekaan 59 tahun yang lalu. Apatah lagi kita ini bangsa merdeka, bangsa berdaulat dan bangsa yang bernegara. Jalur gemilang itulah simbol negara kita. Simbol sekelompok manusia yang diikat atas tata susila bangsa dan kenegaraan yang sama. Malah inilah simbol kedaulatan yang bersifat fizikal yang boleh kita pandang dan pegang bila-bila masa di mana-mana sahaja. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Johor di Stadium Mini Mersing. Turut hadir pada majlis tersebut Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Tan Sri Muhammad Aziz, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Datuk Ismail Karim serta Barisan Exco Kerajaan Negeri. Pelbagai aktiviti dan persembahan menarik ditonjolkan dalam majlis tersebut, antaranya persembahan penuh warna-warni dari Yayasan Warisan Negeri Johor, demonstrasi oleh anggota-anggota Komando GGK21 serta pertunjukan bunga api. Tambah Datuk Khalid, beliau menyeru rakyat di negeri ini mengibarkan jalur gemilang sebagai bukti semangat cintakan negara sempena bulan kemerdekaan tahun ini. Merdeka itu hanya akan pada nama, akan hanya tinggal tanda, tapi tidak pada jiwa dan maknanya. Jadi, mengapa kita hari ini segan silu untuk mengibarkan jalur gemilang? Sedangkan jalur merah, putih, biru, kuning inilah yang menjadi tanda sebuah negara merdeka dan berdaulat. Marilah kita mengibarkan jalur gemilang ini dengan rasa bangga, dengan rasa cinta pada negara kita, Ibu Pertiwi ini, tanah air ini. Bulan Kemerdekaan Malaysia pada tahun ini membawa slogan Sehati Sejiwa. Dalam pada itu, menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri Johor, R. Vidyanathan, beliau melihat slogan Sehati Sejiwa pada sambutan kemerdekaan pada tahun ini adalah relevan dalam menyatakan perpaduan dan kesepakatan setiap kaum dan bangsa yang terdapat di negeri ini. Pada tahun ini, Sehati Sejiwa telah dipilih sebagai tema dan ia sangat relevan dalam menyatakan kesepaduan, kesepahaman dan semangat kemanusiaan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia amnya dan rakyat bangsa Johor khususnya dalam menzahirkan dan mengekalkan
perpaduan. Penggiat seni masa kini dinasihatkan agar ikhlas dalam menghasilkan dan mempamerkan seni budaya kepada khalayak. Penerima Anugerah Tokoh Seni Budaya Negeri Johor 2015, Yunus Abu Bakar berkata, selain mempunyai minat, golongan berkenaan juga perlu mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai seni budaya. Saya berharap penggiat-penggiat seni ni, yang pertama sekali kita mesti ada keikhlasan. Keikhlasan, yang keduanya kita mempunyai minat. Bakat ni sebenarnya boleh kita asah, boleh kita didik. Tapi kalau kita ada yang saya katakan ni, saya pasti kita boleh menghayati, mengenali, memahami seluk-beluk seni budaya kita. Jadi harapan saya supaya generasi kini lah kan, walaupun kita sekarang orang kata zaman berubah, teknologi berubah, tapi ciri-ciri seni budaya kita tu harus kita kekalkan walaupun ada perubahan di sana sini. Beliau berkata demikian selepas menerima Anugerah Tokoh Seni Budaya Negeri Johor 2015 di Hotel New York Johor Bahru yang disampaikan Timbalan di-Pertua Majlis Kebudayaan Negeri Johor, Datuk Osman Chaiz. Selain plak dan sijil, beliau turut menerima hadiah wang tunai sebanyak RM5,000. Pada majlis penganugerahan tersebut, turut diadakan bicara tokoh seni budaya Negeri Johor 2015. Melibatkan diri dalam pentas seni budaya khususnya seni tari pada tahun 1972, Yunus yang kini berusia 62 tahun masih aktif sebagai penggiat seni budaya dengan menjadi tempat rujukan para penggiat seni masa kini. Antara sumbangan beliau pada bidang seni tari adalah memimpin dan memperkenalkan seni tari Malaysia ke peringkat antarabangsa seperti Hong Kong, Turki, Perancis, Belanda dan Jerman. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan rasa terima kasih kepada semua pihak khususnya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN atas penganugerahan berkenaan. Ucapkan syukur kehadrat Ilahi di atas penganugerahan ini dan terima kasih kepada terutama kepada pihak pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Johor, Cik Abdul Hamid Haji Muhammad dan pegawainya, serta juga yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, yang berbahagia Datuk Nurliza Rufli di atas sokongan penerimaan saya kepada Anugerah Tokoh Budaya Seni ini. Penglibatan ini saya rasa merupakan hasil daripada penglibatan saya lah sejak tahun 72 itu. Perkeso Negeri Johor mengambil langkah positif dengan menubuhkan skuad pantas untuk membantu memudahkan urusan pekerja yang berdaftar di bawah Perkeso. Pengarah Perkeso Negeri Johor, Ismail Abi Hashim berkata, skuad yang ditubuhkan awal tahun ini ditugaskan untuk membantu ahli Perkeso yang mengalami kemalangan maupun waris mereka untuk mendapatkan perkhidmatan secara segera. Kita menggerakkannya untuk sebuah segera yang boleh sebenarnya. Kita tak tunggu. Keluar saja dalam berita online, kita kalau katakanlah petang ni jalan dengan nampak ada berlaku kemalangan, maklumat itu sampai kepada kita, kita akan terus gerakkan anggota kita untuk membantu dari segi apa-apa yang boleh kita berikan bantuan. Kalau memerlukan bantuan dari segi pemulihan, kita dah mula gerakkan dengan bantuan daripada doktor apa keperluan-keperluan dia. Kalau kita tunggu lama, saya percaya dia akan datang juga. Tapi datang itu mungkin dah lambat. Mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian, yang mungkin pada ketika itu kalau kita nak ambil proses pemulihan dia pun dah, kalau dari segi kecederaan ni dah mungkin dah agak sukar, agak lambat untuk proses pemulihan. Kalau boleh awal, insya-Allah kita akan terus dengan cepat sekali. Kalau melibatkan kematian, kita akan bantu. Apa je bayaran-bayaran yang boleh kita buat bayaran, kita akan segerakan. Urusan mayat umpamanya, kita akan bayar dulu 1,500 kepada waris-warisnya untuk mengurangkan bebanan tekanan yang dihadapi lah, gitu. Kita tak tunggu. Kita percaya dia akan datang, tapi dia akan datang tu dah tempoh yang agak lambat sikit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Jom Membudayakan S4P, Senyum, Sapa, Salam Santun dan Prihatin yang disempurnakan Timbalan Ketua Eksekutif Pelaburan Teknologi Maklumat dan Penyelidikan Perkeso Muhammad Rosli Mat Yassin. S4P dilancarkan untuk memupuk nilai-nilai murni kepada kaki tangan Perkeso agar sentiasa mengamalkan nilai tersebut ketika berurusan dengan Perkeso. Majlis pelancaran tersebut melibatkan Perkeso Negeri Johor, Perkeso Melaka dan Perkeso Negeri Sembilan yang berada di bawah Zon Selatan. Dalam pada itu, Ismail turut mengumumkan tarikh baru bayaran caruman bulanan yang perlu dibayar majikan sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya berkuat kuasa Julai lepas.
Bercakap dalam sidang media yang sama, Ismail berkata seramai 5,441 majikan di negeri Johor diperiksa dalam pemeriksaan berkala sepanjang tempoh Januari hingga Julai tahun ini melibatkan jumlah kompaun sebanyak RM84,000 bagi kesalahan gagal mendaftar perusahaan serta pekerja. Tambah Ismail lagi, kebanyakan majikan yang dikompaun dan diberi notis adalah mereka yang berniaga secara kecil-kecilan dan runcit. Sekat-sekat kecil kadang-kadang macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya dia ada satu pekerja. Kadang-kadang mungkin perusahaan-perusahaan kelas F punya kontraktor yang kecil-kecil ni, dia ada pekerja, tapi pekerja dia tak ramai. Kadang-kadang dia bekerja pun kantin sekolah umpamanya kan. Dia mungkin pada masa operasi sekolah saja. Tapi dia ada bekerja. Contohlah itu. Kalau katakanlah perniagaan kedai runcit contoh ataupun minimarket ke apa, dia ada bekerja seorang, dia dah kena mencaruh. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Tip-tip jimat air ini dibawakan oleh Syarikat Air Johor dan TV Selatan. Pertubuhan Padang Kebangsaan NAFAS sedia memanjangkan tempoh bayaran pinjaman pembelian baja daripada 3 kepada 6 bulan dalam usaha membantu anggotanya yang kini terjejas akibat kejatuhan harga kelapa sawit di pasaran. Pengerusi NAFAS, Datuk Seri Saiful Bahari Sueb berkata, langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban mereka supaya kos operasi dan produktiviti tidak terjejas sehingga menjejaskan pendapatan. Tambah beliau, harga pinjaman baja itu tetap kekal walaupun bayarannya dipanjangkan. NAFAS hanya mahu meringankan beban ahli-ahli yang mengusahakan ladang kelapa sawit di Johor, Perak, Pahang, Selangor, Terengganu dan Sabah. Katanya kepada pemberita di kediamannya di Kampung Parit Tengah, Air Hitam, Bakri pada Ahad. Saiful Bahari berkata, akibat kejatuhan harga komoditi itu, NAFAS turut terjejas kerana mempunyai ladang kelapa sawit seluas kira-kira 12,949 hektar di Aceh, Indonesia. Beliau turut melahirkan kebimbangan sekiranya nilai ringgit terus jatuh dan harga komoditi terus menjunam kerana ia akan memberi kesan terhadap pengusaha ladang kelapa sawit. Seorang lelaki warga emas yang lumpuh sebelah badan maut di rumahnya di Jalan Cengal, Taman Nira dekat Batu Pahat awal hari ini. Penolong kanan penguasa bomba Muhammad Fauzi Makno berkata, Juli Sukar 72 tahun meninggal dunia selepas terperangkap di dalam rumah tersebut. Menurut SCP Sulaiman, pemeriksaan lanjut kemudian turut menemui pasport antarabangsa milik mangsa. Tambah SCP Sulaiman, berikutan penemuan itu, pihaknya menubuhkan satu pasukan khas untuk mengesan suspek yang terlibat dan mengenal pasti motif pembunuhan. Sehubungan itu, polis meminta orang ramai yang menyaksikan kejadian itu untuk tampil menyalurkan maklumat bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang lelaki warga emas yang lumpuh sebelah badan maut di rumahnya di Jalan Cengal, Taman Nira dekat Batu Pahat awal hari ini. Penolong kanan penguasa bomba Muhammad Fauzi Makno berkata, Juli Sukar 72 tahun meninggal dunia selepas terperangkap di dalam rumah tersebut. Pihak bomba yang menerima panggilan kebakaran itu pada pukul 2.45 pagi telah mengerahkan 3 jentera bomba bersama 24 anggota tiba di lokasi kejadian pada 2.12 pagi. Muhammad Fauzi berkata difahamkan ketika kebakaran bermula, Juli ada terdengar bunyi letupan pada meter elektrik di hadapan rumahnya. Beliau berkata Juli sempat mengejutkan isterinya lalu mengarahkan wanita terbabit keluar dari rumah tersebut menerusi pintu belakang. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Arif Ani dalam Arena Selatan.
impian bekas pemain nombor 1 dunia Datuk Lee Chong Wei untuk menjuarai kejohanan badminton dunia 2015 tidak kesampaian apabila kecundang kepada penyandang juara Chen Long dari China sebaik tewas 14-21, 17-21 dalam masa 65 minit di Istora Senayan di sini pada Ahad. Ini mungkin penampilan terakhir Chong Wei 33 tahun di kejohanan dunia kerana tidak mungkin beraksi pada edisi akan datang pada 2017 kerana ia tidak dipertandingkan pada tahun Sukan Olimpik dilangsungkan iaitu tahun depan. Untuk rekod, ini adalah final kejohanan utama kelima dalam tempoh 5 tahun buat Chong Wei sejak 2011 yang menyaksikannya kecundang di tangan pemain China. Bagi kejohanan dunia 2011 dan 2013, ia tewas kepada Lin Dan. Begitu juga di final Sukan Olimpik 2012, manakala Chen Long menjadi penghalangnya di kejohanan dunia 2014 dan tahun ini. Begitupun, pingat edisi 2014 ditarik balik selepas Chong Wei gagal dalam ujian doping yang menyaksikannya digantung 8 bulan. Sekian sahaja untuk paparan berita hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di Buletin Selatan dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam Tazim.